Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du. Yang dihormati ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, tamu-tamu Allah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah kerana di tengah hari ini Allah memberikan kita kekuatan untuk hadir menunggu zuhur dan duduk sebentar untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi, mendengar apa-apa jua yang ada kaitan dengan agama. Kerana manusia seperti kita tidak dapat lari daripada sebuah undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi ke kedai, kita beli satu barang dan di dalam kotak barang tersebut ada diletakkan sebuah buku manual untuk memastikan barang-barang tadi dapat dipasang supaya dia menjadi barang yang baik, lengkap, cantik seperti mana yang kita lihat sebagai contoh-contoh di kedai-kedai yang kita beli. Maka begitulah juga manusia yang muslim seperti kita, maka Al-Quran ini dia adalah satu manual hidup untuk menjadikan manusia itu manusia yang bermunafaat, manusia yang diberikan pahala oleh Allah, ataupun menjadikan kita ini manusia yang sentiasa berada di atas jalan yang betul, mengikut kehendak-kehendak Allah seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, saya nak berkongsi pada tengah hari ini dengan sebuah tajuk yang saya ambil daripada kitab Riyadhus Salihin, kitab Imam Nawawi. Tajuknya ialah Kasratu Turuqil Khair. Kasratu Turuqil Khair. Maknanya banyaknya jalan-jalan kebaikan yang disediakan oleh agama. Banyaknya jalan-jalan kebaikan yang disediakan oleh agama. Biasanya jalan-jalan kebaikan ini, kalau kita tidak pelajari dengan mengikuti majlis ilmu, kalau kita tidak pelajari dengan membaca buku-buku agama, kalau kita tidak pelajari dengan menghadiri kuliah-kuliah ilmu, mencari orang-orang yang mahir dengan agama ini, maka kita melihat hanya yang difokuskan baik ini kepada orang-orang yang sembahyang sahaja. Nampak sembahyang baik manusia ini, tetapi dalam masa yang sama berapa ramai orang-orang yang sembahyang yang masih lagi mengekalkan kejahatannya kepada Allah. Berapa ramai orang-orang lelaki yang sembahyang tetapi masih lagi melakukan benda-benda yang haram, tidak bertanggungjawab kepada keluarga, melakukan dosa-dosa maksiat. Sembahyang tidak mereka sembahyang. Begitu juga dengan manusia orang-orang perempuan. Mereka juga sembahyang, tapi dalam masa yang sama mendedah juga aurat. Dalam masa yang sama masih lagi derhaka kepada suami, masih lagi buat kerja-kerja yang di luar daripada agama. Sembahyang tidak mereka sembahyang. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Imam Nawawi sebut bahawa banyaknya jalan-jalan kebaikan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Yang jalan-jalan kebaikan ini memberi apa yang dipanggil, yang pertamanya memberikan pahala. Disebut anna turuqal khair laha sawabun
jalan-jalan kebaikan yang Allah Ta'ala perintahkan pada kita, yang Nabi anjur dan tunjukkan dalam hadis-hadisnya. Buat aja jalan kebaikan, diberikan pahala. Ni kita ikut majlis ilmu yang ada pada hari ini, hanya sekadar kita kata tak sampai pun 1 jam. Nabi sebut, kana afdala min ayyusalliya alfa raq'atin tatawu'an. Orang-orang yang mengikuti majlis ilmu ini, ya'mal bihi aw la ya'mal bihi, fahamkah ataupun tidak? Duduk dalam majlis ilmu ni, tidurkah, tak tidurkah, duduk aja dalam majlis ilmu ini, diberikan pahala seumpama menunaikan salat sunat 1000 rakaat. Diberikan pahala salat sunat 1000 rakaat ni maknanya, ikut zahir kita nak bersalat sunat 1000 rakaat ni, Masya Allah. Tengoklah nilai-nilai lah kita waktu Ramadan. Tengok waktu Ramadan cukuplah. Kita berpuasa, kita ada makan, makanan tambahan dan sebagainya. Tapi berapa ramai orang-orang yang boleh membawa dirinya setakat sembahyang hanya beberapa rakaat. Tarawih yang kadang-kadang hanya 8, kadang-kadang hanya 20. Itu pun kita boleh lihat hanya beberapa kerat kecil sahaja yang mampu untuk tunaikan berapa malam, berapa rakaat satu hari, hanya 8 rakaat sahaja. Tarawih hanya 20 rakaat sahaja. Tapi duduk dalam majlis ilmu ini dengan kadar yang cukup pendek, mungkin 5 minit, mungkin 10 minit, mungkin setengah jam, mungkin macam kita 50 minit, diberikan pahala alfa raq'atin tatawu'an, seumpama menunaikan salat sunat 1000 rakaat. Nabi sebut dalam hadis-hadis yang lain nak menunjukkan bahawa jalan-jalan kebaikan ini tuntutlah kerana di sana ada pahala. Bila disebut pahala, apa dia? Sesuatu yang Allah Ta'ala tulis buat kita di dalam bank Allah Ta'ala. Nanti kita akan dapat apa-apa yang kita simpan di atas dunia ini, yang namanya pahala, akan dikeluarkan balik, nak digunakan di akhirat. Maka pada waktu itu tahulah kita berapa banyak kita punya pahala, berapa banyak kita punya dosa, berapa banyak kita punya hutang-hutang yang nak kena bayar dengan Allah Ta'ala. Kita nak kena bayar dengan Allah Ta'ala. Kita tak sembahyang bermakna kita sudah berhutang dengan Allah, nak kena bayar melalui pahala-pahala yang kita buat. Tapi kalaulah hanya sekadar pahala kecil sikit, nak dibandingkan dengan hutang kita kepada Allah, ini yang dipanggil oleh Nabi muflisun ni. Orang-orang yang datang di hari kiamat nanti muflis. Kerana apa? Dosa-dosanya lebih banyak daripada pahala, dan hutangnya kepada Allah lebih banyak daripada cash. Bila ditengok-tengok balik, hutang nak kena bayar, terpaksa ambil daripada cash kita dan dibayar. Bayar hutang, cek balik, Masya Allah, cash hanya tinggal RM10. Sedangkan kita hidup atas dunia 60-70 tahun. Adakah boleh menyelamatkan kita di akhirat? Nak bayar kepada malaikat, nah malaikat RM10, engkau tolonglah bawa aku masuk ke syurga. Iyakah malaikat nak bagi RM10? Nak rasuah di atas dunia pun, nak dapat satu-satu projek RM10 tak boleh banyak mana. RM10 nak bagi rasuah? Oh tidak. Tapi kalau jutaan ringgit, dapat dah. Rasuahkan orang jutaan ringgit, dapat dah. Dapatlah seperti mana yang kita kehendaki. Maka begitu juga kita dengan Allah. Apa dia yang disebut di atas dunia? Kata Imam Nawawi, buat benda-benda yang baik ini, turukul khair, jalan-jalan yang baik yang Allah Ta'ala sedia, yang Nabi Muhammad tunjuk ini, kerana nak perbanyakkan pahala di dalam diri. Percaya ataupun tidak, itulah kaedah agama Islam, dan itulah yang perlu ada pada seorang Muslim. Ini yang dikatakan tauhid ni. Ni yang dikatakan ilmu tauhid, yang kata Imam Ghazali, nak dapat akhlak yang baik, nak dapat kita kata intipati yang baik pada seseorang itu, lihatlah kepada akidahnya, lihatlah kepada tauhidnya. Ni kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Tapi kalau manusia ini hanya baik sahaja, dia belum tentu baik mengikut kehendak Allah. Kerana apa? Tauhidnya tidak kuat. Maka begitu juga dengan kita. Tauhid kita akan kuat, dan akan lahirlah daripada tauhid itu akhlak-akhlak yang mulia, manusia-manusia yang baik.
Baik, Nabi sebut lagi, nak ceritakan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan yang boleh kita buat tanpa kita sedari, kita dapat. Nabi kata, man shalla subha jama'atan wa yaq'uduna wa yazkuruna Allah hatta tutli'a asy-syamsu. Nabi kata, barang siapa yang bersalat subuh berjamaah, kemudian dia duduk sebentar dan berzikir hingga naik matahari, maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya pahala seumpama dia menunaikan haji dan umrah taman, 3 kali sempurna. Salat subuh berjamaah, duduk dan berzikir hingga naik matahari. Tuan-tuan akan sebut kami ini sembahyang subuh pun tengah jalan, tambah duduk di KL ni lebih daripada pukul 6.30 dah jam. Tak apa, carilah, sembahyanglah di tempat yang ada jamaah. Bagaimana kalau kami nak duduk, nak berzikir? Oh, tak sampailah tempat kerja. Ya, tuan-tuan. Bila Nabi sebut kata duduk dan berzikir ini, hanya orang-orang yang mampu untuk duduk, sila. Tapi berzikir pada Allah ini disebut dalam Al-Quran, qiyaman wa qu'udan. Nak duduk boleh, nak berjalan boleh, nak berbaring boleh. Duduklah, buatlah dalam keadaan apa sekalipun, ingatlah pada Allah. Tuan-tuan ada kenderaan yang tuan-tuan naik daripada rumah ke tempat kerja. Mungkin ada motor, ya, ada yang naik kereta. Kita ada motor, kadang-kadang kita pakai earphone. Pasanglah Al-Quran, sekurang-kurangnya zikir pada Allah. Walaupun kita tak boleh nak berzikir, tak apa, sekurang-kurangnya mendengar ayat Al-Quran itu diberikan pahala. Pasang di dalam kereta kita ayat-ayat Al-Quran sepanjang jalan. Pasanglah zikir sekurang-kurangnya sehingga naik matahari pun dah cukup. Tapi apa yang berlaku hari ini, kenapa Allah Ta'ala tidak beri kebaikan kepada kita? Karena benda-benda yang kecil begini kita tak ambil berat. Kita nampak benda-benda yang besar, nak pergi haji lambat lagi, nak berzakat setahun sekali. Tapi ada benda-benda yang Allah Ta'ala sediakan dalam hidup seharian kita 24 jam ini, adanya pahala. Buka, naik aja kereta, buka aja Quran. Lepas aja matahari dah nampak, pukul 7 tu matahari dah keluar dah. Baru buka balik lagu radio yang umur tuan-tuan ni lah, Sinar ke, yang nampak tua sikit klasik nasional ke, nampak muda sikit lagu Era ke. Sekurang-kurangnya masa yang ada itu Nabi sebut hingga naik matahari, kita dah dapat pahala seumpama menunaikan haji dan umrah taman 3 kali sempurna. Bukan bermakna kita tak payah pergi haji dan umrah, tetapi dipermudahkan untuk mendapat pahala tersebut. Nak pergi haji dan umrah ni kadang-kadang terfikir juga kita dengan ramainya orang ni dalam keadaan yang sekarang ni, kita kata ya Allah, lagi menara kering tu ada, lagi tu aku tak pergi. Lagi susah kita kata dengan ribut pasir ni, aku rasa tak pergi dah asal. Tetapi dengan hadirnya salat subuh berjamaah, berzikir hingga naik matahari, diberikan pahala. Bahkan disebut dalam hadis-hadis yang lain, bukan sekadar dapat pahala itu, tetapi disediakan oleh Allah mahligai di dalam syurga. Itu dia. Nak percaya ataupun tidak, semuanya di atas keimanan kita. Kalau tuan-tuan tanya pada orang, kamu percaya tak dengan hari akhirat? Semua orang sebut, ya, saya percaya. Tapi apa yang dia buat untuk memastikan kepercayaannya pada akhirat? Masih buat maksiat. Maknanya tak percayalah setakat di mulut, tetapi tidak dibawa ke anggota, tidak dibawa dalam amalan. Bila ditanya percaya tak pada Allah Ta'ala, percaya kepada malaikat yang menulis, percaya, tapi hanya sekadar di mulut sahaja. Oleh kerana tidak ada ilmu tauhid, tidak dipelajarinya ilmu ini, hanya sekadar tengok orang percaya sebut, dia pun percaya. Sebab itu berlakunya ramai manusia bila ditanya percaya ke Allah, percaya, tapi kenapa buat maksiat? Kenapa masih lagi menedah aurat? Kenapa masih lagi menjalankan, kita kata ni, tipu, menzalimi manusia, buat benda-benda yang merosakkan manusia? Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ni
Apa pahala yang dapat hanya kerana berzikir? Simple ya. Hidup seharian kita pasti dapat. Tak payah nak duduk berzikir hanya dengan beberapa jam, susah. Kita bekerja, ya berzikirlah di mana-mana sehingga naik matahari daripada sembahyang subuh, diberikan pahala. Ni pahala ni. Di mana dia disimpan? Disimpan di dalam bank Allah Ta'ala dan akan dipungut nanti bila? Selepas daripada dibangkitkan kita di padang mahsyar. Bahkan disebut diberikan orang-orang yang berzikir hingga naik matahari ini mahligai di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, dalam 36 hadis Nabi, Nabi menceritakan amalan-amalan yang Allah Ta'ala berikan kelebihan orang-orang yang beramal ini dengan diberikan syurga tu, di dalamnya ada rumah khusus untuk dia. Di antaranya ialah orang-orang yang menjalankan pembinaan tempat-tempat orang beribadat. Kalau kita masjid lah, masjid surau. Nabi kata walau hanya sekadar sebesar sebesar sarang burung, walau hanya sebesar sarang burung, disediakan baitan fil jannah. Simple ya, benda-benda kecil ya, tapi diberikan pahala. Nabi sebut lagi, ni di antara dia yang berzikir hingga naik matahari. Banyak lagi lah amalan-amalan yang lain, duha dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, hebat tidak? Hebat. Orang-orang yang lidahnya sentiasa menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiis wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu aja lidahnya disebut. Setiap benda yang disebut itu, kata Nabi, apabila sampai ke angka yang 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai ke 100, setiap sampai yang ke 100 itu, maka Nabi kata diberikan kepadanya 100 kebajikan dan diberikan wa maha anhu sayyiatihi, dihapuskan 100 dosa-dosa kecil. Apa dia dosa-dosa kecil ini? Dosa besar kita tahulah, bunuh orang, minum arak, memang kita tak buatlah, tak berzina dengan orang. Tapi dosa kecil banyak. Kita sangka buruk dengan orang, dosa kecil. Tonton keluar ni nampak kasut. Kebetulan kasut kita tu, di atas kasut kita ada kasut kawan kita. Kita pun sepak, zam. Kawan keluar tengok, ya hilang kasut aku. Celaka, celaka atas kita lah. Berdosalah kita kerana kita buat dia marah. Tapi dosa itu sentiasa kita buat. Kita buat, maka dia akan menjadi banyak. Itu baru satu. Kita balik ke rumah, kita arah isteri kita, kenapa air tak buat lagi? Abang dah balik lambat. Kita marah isteri kita pun dikira satu dosa. Kita nak kena faham, isteri kita banyak kerja yang dia nak buat di rumah, kadang-kadang dia terlambat. Oh, kita membebel setengah jam, dia lambat 5 minit lah. Berdosa kita, berdosa. Maka dosa ini mesti dihapuskan. Bagaimana? Dengan hanya berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, apa lagi tuan-tuan? Walahul hamdu yuhyi wa yumiis wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah Ta'ala ni, sampai Nabi kata setiap kali bilangan zikir itu sampai 100 saja, maka Allah Ta'ala akan memusnah dan menghapuskan dosa-dosa kecil dan memberi pahala dalam masa yang sama 100 pahala. Dengan apa? Kebajikan. Apa dia kebajikan? Di akhirat ditulis pahala, di atas dunia diberikan hayatan tayyibah. Kata Dr. Aid Al-Qarni, bila orang tanya macam mana nak nilai pahala ini, hayatan tayyibah, kata dia. Apa dia hayatan tayyibah? Diberikan hidup yang baik. Apa hidup yang baik? Hidup yang tenang, hidup yang tenteram, hidup yang dikelilingi oleh anak-anak yang baik, dikelilingi oleh isteri. Oh, isteri kita ni tuan-tuan, kalaulah dia tak pernah tanya kita buat apa, kenapa balik lambat, kenapa pergi awal, kenapa meeting selalu, tuan-tuan rasa macam mana? Oh, tenang jiwa. Tapi kalau balik tu dia tanya, kenapa lambat 5 minit? Kenapa hari ni ada meeting? Kenapa hari minggu ada aja kerja? Yang itulah yang merimahkan kita. Tapi kalau dapat isteri yang tak apalah, abang buatlah apalah, tak ada masalah, pak. Abang nak kahwin 3 pun tak apa. Allah. Nak dapat yang tu
hayatan thayyibah. Bukan saya kata nak suruh kahwin 3, maknanya sampai ke tahap tu isteri kita tak pernah komplit, maknanya hebat. Nak dapat sebegitu kena mengikut ni, kena merintis jalan-jalan yang disediakan, disebut oleh Nabi, disediakan oleh Allah. Di antaranya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tuan-tuan, ni kita baru aja habis bulan Zulhijjah. Sekarang masuk Muharram. Allah Ta'ala sebut dalam hadis, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan sambung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri. Tuan-tuan sambung apa dia? Wal fajri walayalin ashri, kan? Wal fajri itu Allah kata demi fajar, subuh. Walayalin ashri, dan demi 10 malam ataupun 10 hari. 10 hari itu, di mana letaknya 10 hari itu? Ahli tafsir menyebut yang pertama dikatakan 10 hari itu ialah daripada 1 Muharram hingga 10 Muharram. Maknanya sesiapa yang menjalankan apa-apa jua amal, barang siapa yang menjalankan apa-apa kerja yang mendatangkan pahala, maka Allah Ta'ala akan berikan pahala yang besar dalam daripada 1 Muharram hingga 10 Muharram. 10 Muharram diberikan kepada kita satu amal yang cukup besar. Apa dia? Berpuasa di 10 Muharram. Orang sebut 10 Muharram ni hari Ashura. Hari Ashura ni orang nampak apa? Tuan-tuan nampak apa hari Ashura ni? Bubur Ashura. Bubur Ashura tu bukan yang seronok tu, bukan kita nak buat, kita tunggu orang buat bila nak bagi ke aku ni. Kenapa surah tak bagi ke aku? Patutnya kita yang buat, sedekahkan pada orang sebab kita nakkan pahala. Ataupun kita buat ramai-ramai, kita lah yang banyak dalam tu. Bagi gulanya, kita bagilah apa-apa yang berkaitan dengan hari bubur. Bukan tunggu bila lah nak dapat ke aku bubur Ashura. Puasa pun tidak, buat pun tidak. Patutnya kita lah yang buat. Dan berpuasa pada hari itu, Nabi kata diberikan keampunan, kafaratuz zunub sanatan ma qablahu. Diberikan keampunan dosa selama setahun sebelumnya. Masya Allah. Hebat tidak? Hebat. Kalau bulan Zulhijjah tu disebut oleh ahli tafsir 10 malam tu, daripada 1 Zulhijjah tu kita berniat untuk korban tu, sehinggalah 10 Zulhijjah kita raya. No? Orang yang berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah itu diberikan keampunan sanatan ma qablaha wa sanatan ma ba'daha. Masya Allah, hebat. Diberikan keampunan dosa-dosa kita ini setahun sebelum hari Arafah dan setahun selepas hari Arafah. Tak buat dosa lagi, Allah ampunkan. Allah dah ampun. Dosa tak buat lagi, Allah dah ampun. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Kalau dosa dah ampun, kita tak buat lagi, hebat. Maknanya boleh buat lah dosa tu, kan? Nampak kasut orang sepak aja. Sepak pula kena kasut ustaz. Sudah tuan-tuan. Ustaz pun sebut laknatullah. Balik tak tenanglah hidup. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ni Zulhijjah bau-bau ini. Allah Ta'ala ni, kalau tuan-tuan tengok, dia buat yang namanya korban. Fasalli li rabbika. Sambung tuan-tuan. Wanhar. Sembahyanglah. Wanhar. Dan lakukanlah korban. Walaupun hukumnya sunat muakkad, tapi ingat Allah Ta'ala perintah juga buatlah korban. Tuan-tuan cuba tengok Allah Ta'ala ni, dia nak minta hamba dia untuk balas balik rezeki-rezeki yang Allah beri ke kita ini. Dalam banyak-banyak pembalasan yang Allah minta, hanya korban sahaja yang pembalasan itu berbentuk fizikal. Korban tu dia berbentuk fizikal, nak kena keluar duit, nak kena sembelih lembu, nak kena sembelih binatang, beri pada orang lain. Tapi yang lainnya, kebaikan yang lain ni, kebanyakannya hanya melalui apa dia? Melalui alhamdulillah aja. Tuan-tuan makan sendawa, sebut tak alhamdulillah? Sebut. Tak payah nak buat benda lain, tak payah nak pergi main sunat, sebut alhamdulillah pun Allah Ta'ala dah beri pahala. Bersyukur hari itu dah dapat. Tuan-tuan bangun tidur, sebut apa? Tuan-tuan kita bangun daripada tidur, apa doa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi, alhamdulillah juga.
Tuan-tuan habis sembahyang ni, tuan-tuan habis sembahyang, bagi salam sebelah kiri, sebut apa lagi? Alhamdulillah juga. Itu je. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walad. Alhamdulillah juga. Tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan turun kereta, sebut alhamdulillah juga. Tapi dalam banyak-banyak kita nak membalas balik jasa Allah Taala beri nikmat pada kita. Satu aja yang Allah minta, apa dia? Korban. Banyak tak nikmat Allah beri ke kita? Banyak. Dalam kita kata nikmat yang paling menjadi kepentingan lah buat kita ni ialah nafas. Nafas harian kita ni. Tarik lepas tu. Ui, nikmat tu tuan-tuan. Kalau tiba-tiba tuan-tuan bangun pagi, tuan-tuan tarik, tiba tak boleh lepas, agak-agak macam mana? Agak-agak macam mana? Tarik, tak boleh lepas, agak-agak macam mana? Tertungging, mati. Ataupun lepas, tarik, lepas tu pula, tak boleh tarik, agak-agak macam mana? Lepas, terus, habis tuan-tuan. Matilah tuan-tuan. Tapi nafas keluar masuk, Allah tak pernah hantar bil pun pada kita. Hari ini banyak mana kau keluar masuk? Hari ini 3,000, hamas 3,000 ringgit. Allah tak minta pun. Tapi Allah minta dan Allah ajar pada kita, buatlah korban. Walaupun ulama tetapkan sunat muakkad, tapi sebenarnya Allah nak ajar, buatlah korban. Tuan-tuan, meh kita tengok sikit. Kurang-kurangnya kita berazam boleh buat. Orang-orang yang mempunyai kelebihan, ada hartanya, kata ulama, dia kira tahunan hartanya ada lebihan, maka dia buatlah korban. Orang-orang yang mampu silalah buat seperti mana Nabi sebut dalam sebuah hadis, kami bermusafir masuk Aidil Adha, maka aku perintahkan ke sahabat ambil seekor unta dan kamu bersama-sama 7 orang sembelihlah dengan seekor unta, itu pahala kamu. Orang yang mampu sila dia ambil satu bahagian dengan harga mungkin 600 setengah. Kalau saya hari itu 580. Tahun depan ni tak boleh lah 600. Maknanya dapatlah sebahagian, lebih kurang dalam 14-15 kilo kita pun dapat satu bahagian. Ya, bagi orang yang mampu sila. Tapi kadang-kadang kita tertanya, berapa kali buat korban setakat kita hidup ni? Setakat kita hidup ni, umur dah 40, 50, 30, 20 ni, berapa kali dah kita buat korban? Pejam mata aku, rasa mak aku je buat korban ke aku tak nak buat. Masya Allah. Aku rasa baru sekali, baru 2 kali, 3 kali, baru 10 kali. Nak dinisbahkan dengan Tuhan ni, Allah Ta'ala beri kepada kita nafas yang cukup 360 hari, 1 tahun, itu ya Masya Allah. Kita hanya nak lakukan apa dia? Bersyukur pada Allah dengan korban. Bagaimana? Diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Itu je. Tuan-tuan, ya, kita berhadapan dengan hidup yang macam-macam lah hari ini. Naik segala-galanya lah. Tuan-tuan pun tahu. Tak tahulah nak naik apa lagi lepas ni, tunggulah. Tool pun naik. Habis metal lah, NGV pun naik tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan pun tahu. Dia tak tahu apa benda lagi nak naik. Saya duk rasa tak tahulah matang apa nak naik lepas ni katanya. Wallahualam. Apa benda yang nak naik, duk fikir matang apa nak naik ni. Asal-asal rambut pun naik asal lepas ni. Kan? Tak tahulah apa benda nak naik pun duk fikir ni. Apa lagi lubang yang nak naik barang ni. Maknanya kita berhadapan dengan suasana yang sebegini, yang tak mau turun-turun duk naik ni. Tak apa, kita ambil kaedah yang kedua. Apa dia kaedah yang kedua? Menjadi sunnah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini, sewaktu Allah Ta'ala perintahkan supaya disembelihkan anaknya Ismail, dia ambil parang nak sembelih anak dia. Bila dia nak sembelih, yang tu rupanya Allah uji, nak boleh tak kamu buat korban? Nabi Ismail ni tak tanya-tanya dah. Kalaulah Allah uji kita hang sembelih, tak payah sembelih anak lah tuan-tuan. Sembelihlah kambing sekok belakang rumah ada 10 ekor. Belum tentu. Korbanlah sekok ayam. Buatlah kenduri, fikir tu Allah, ayam pun ada 2 ekor, suami isteri, kesian ke dia. Ni Nabi Ibrahim ni, Allah perintah, sembelihlah anak kamu, petanda syukur pada kamu. Nabi Ibrahim ambil pisau, nak letak aja di tengkuk, Allah munculkan sebelahnya seekor kibas. Allah kata sembelihlah kibas. Itu hanya ujian yang aku nak uji keimanan kamu. Tengok. Bersyukur sungguh Nabi Ibrahim. Bila dia sembelih sahaja kibas dan dia berdoa, ya Allah, tunaikanlah ya Allah, sampaikanlah pahala korban aku ini
pahalanya buat anak aku Ismail, pahala juga buat aku, pahala juga buat isteri aku Siti Sarah dan Siti Hajar, dan sampaikanlah juga pahala yang aku buat korban melalui kibas ini kepada umat-umat selepas aku. Maknanya kita pun dah dapat pahala daripada seekor kambing. Hebat tidak? Hebat. Cuba kita ambil kaedah Nabi Ibrahim itu bagaimana? Kalau ikut kaedah hukum fiqh asal, kalau 4 orang, berapa ekor kambing? 4 ekor. Kalau lembu, seekor, 7 orang. Kita ambil kaedah Nabi Ibrahim sebab dia sunat muakkad. Bagaimana kita nak buat? Cari seekor lembu, kita buatlah untuk keluarga kita. Katakanlah kita dalam keluarga ada 6 orang anak. Katakanlah ni saya bagi contoh, ada 6 orang anak, menantu pun 6 orang. Dah berapa orang dah tuan-tuan? 12. Campur kita. Isteri seorang, kita suami, dah 14. Campur pula di sekeliling tu mungkinlah ada sepupu sepapak kita, katakanlah dapat 20 orang. Boleh tak 20 orang ini buat seekor lembu untuk korban? Boleh. Sebab nama pun sunat. Nama pun sunat. Boleh tidak? Boleh. Tu Nabi Ibrahim, seekor kambing, pahalanya sampai kita pun dapat. Ini 20 orang. Dah tentu dapat. Tuan-tuan jangan baca macam ni. Ada setengah orang dia baca begini, dia kata, ustaz, pergi di akhirat nanti, kalau seekor lembu tu ada 7 orang, yang ambil tu pula lembu pula nampak, kita kata tulang ni, kami yang 7 ni semua timbangan dah 160, mampus lembu tu kata. Jangan baca Allah Ta'ala nak sediakan ke kita lembu yang sebegitu. Pahala yang Allah nak sedia ialah pahala. Maknanya jangan baca, macam mana lah ustaz, 7 orang seekor lembu pun teruk lembu tu nak bawa. Ini kan 20, tak tahu. Seekor lembu nak naik 20 orang, agak-agak nak naik tak mana. Jenuh panjat. Itu imagine kita macam ada di dunia. Kita berimagine macam kita naik kereta, beli kereta naik sampai 20 orang, mampu tak lepas lah tuan-tuan. Jangan imagine begitu. Sebab Allah Ta'ala bukan menyediakan lembu, tetapi Allah Ta'ala menilai. Allah Ta'ala nilaikan seekor lembu itu dengan pahala. Tuan-tuan datang Jumaat, orang yang pertama datang Jumaat dengan kadar dia boleh membaca Al-Quran 100 ayat, Allah Ta'ala beri pahala seperti harga seekor unta. Berapa dia unta? Yang 1 bonggol 10,000, yang 2 bonggol 20,000. Maknanya tu kadar bukan unta tu pergi akhirat duk tunggu manalah unta aku tak sampai-sampai lagi. Aku ni rasa 20 tahun ni mesti 20 ekor unta. Bukan, nilai pahala. Maka begitu juga dengan korban. Jangan tengok kepada hang punya lembu ni no, dahlah kemetot. Rangka pula. Hampa yang ambil ini semua badan sado-sado belakang. 160, aku tak tahulah lembu hampa di akhirat ni memang patah kaki ya. Jangan pandang macam tu, pandang pahala. Macam orang buat korban lah. Bila buat korban kadang-kadang daging tercampur. Yalah benda banyak, 20 ekor campur daging baru buat bahagian. Yang tak faham ni dia pergi jumpa, dia kata, "Hai ustaz, nanti saya pergi di akhirat nanti, macam mana saya nak kenal lembu saya? Kepala lain, badan lain, ekor lain, kaki lain." Dia imaginekan lembu dia tu macam dia hantar kereta pergi bengkel. Dia hantar Porsche dia pergi bengkel, tiba-tiba siap, tuan bengkel telefon encik, datang ambil Porsche. Tengok tu dia, tayar Porsche dia dibubuh tayar traktor. Dia punya depan dia ditukar, dibubuhnya stem roll. Dia punya tutup atas tu, dia punya bumbung dia dibubuh bumbung bah. Itu imagine kita di atas dunia. Dengan Allah jangan imagine begitu. Dan Nabi pun tak boleh nak cerita macam mana Allah Ta'ala nak berikan kelebihan di akhirat. Sekurang-kurangnya duduk di padang mahsyar ini, kita duduk dalam keadaan yang sejuk pun dah dikira nikmat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah jalan sebegini ada kemudahannya, buatlah. Sebab apa? Sekurang-kurangnya kita menjadi manusia yang bersyukur dengan nikmat Allah yang Allah beri pada kita setiap hari. Dan apa yang kita buat itu bukan sekadar kita aja dapat pahala, anak-anak kita juga dapat.
Isteri kita juga dapat, keluarga kita juga dapat. Barulah lahir manusia yang ada keluarga, keluarganya semua boleh masuk syurga. Hari ini berlaku, orang duk kira dia aja lepas. Hari ini tahun aku nama aku aja, hampa buat sendiri. Ya Allah. Hari ini nama isteri, esok nama tak buat. Maknanya bila kita nak dapat pahala? Cuba buat sebegitu, sekurang-kurangnya anak-anak kita ini merasai pahala daripada kita. Jangan bakhil dengan pahala, sebab di akhirat nanti kita memerlukan mereka. Kita memerlukan isteri kita, mungkin dia lebih hebat daripada kita. Isteri memerlukan suami. Dengan pahala-pahala yang dibuat. Keperluan ini akan bagaimana nak dicarinya? Mesti melalui bersama-sama, berjamaah. Buat yang namanya korban. Buatlah setiap tahun. Tuan-tuan buat korban di India ke di mana, lagi murah. Bagi seekor lembu atas nama keluarga saya. Tak payahlah tulis nama, tuan-tuan. Kadang-kadang tulis nama sampai 20 orang. Jenuh tu imam hok Dr. Sembilan tu baca nama. Tuan-tuan bayang nak baca 20 orang itu, yang lembu dia bangun berdiri, dia lari tu. Itu yang kadang-kadang dia sondoi aja. Yang baru-baru ni meninggal seorang ibu. Ni meninggal seorang anak, ibu masih dalam ni ICU. Itu yang berlaku di Johor, seorang ustaz tu dia. Ni terhiris tangannya, mati. Lembu kata, lama sangat hang baca nama aku pun bangun. Tak payah tuan-tuan. Bagi je nama, saya Cik Mat dan sekeluarga. Tuan-tuan niat pula keluarga saya 150 orang, semua dapat pahala. Jangan bakhil sangat dengan pahala bersama-sama, sebab kita semua memerlukan di akhirat. Nak bagus lagi, pejam mata. Dalam keluarga saya ni nak berustaz seorang. Pejam mata, ustaz seorang. Alhamdulillah dapat. Tengok. Apa tu? Tu pahala. Apa dia tu? Itulah jalan kebajikan. Jadi tuan-tuan berazamlah. Berazam untuk buat tahun depan. Berazamlah, berazam. Berazam ni tak semestinya buat. Tapi berazam ni eloklah buat. Tuan-tuan tengok tabligh kan. Tuan-tuan kalau ikut kuliah tabligh, Al-Bayan dia tu, habis-habis kuliah dia akan minta siapa-siapa nak berazam untuk keluar. Berazam aja. Dia pakat pergi depan tu. Saya 2 hari, saya 3 hari. Sekali tu dia datang di surau saya, di Perlis. Saya ada sekolah, saya ada surau. Dia datang surau saya. Nak pergi sekolah kita tak bagilah sebab dah ada pelajar. Saya kata pergi surau saya. Dia pun pergi, habis bayan, malam tu saya pun duduk ada dengar bayan dia. Pakai angkat tangan lah. Saya 2 minggu, saya 3 bulan, saya 4 bulan, saya 1 tahun. Orang dah angkat tangan. Saya pun angkat tangan juga. Takkan saya tak nak angkat tangan. Dia tanya, Ustaz berapa hari mau keluar? Dah ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Saya kata saya bagi 4 tahun. Dia tengok, Ustaz betul ke 4 tahun? Nama pun Azab. Isteri saya jumpa lepas tu, Abang sungguh kan nak keluar 4 tahun ni. Abang keluar 4 hari PKL pun saya dah tak boleh nak tidur seorang-seorang. Azam ni tak semestinya buat. Sebab satu azam kita buat dapat 1 pahala. Bila buat dapat 10 pahala. Sampai 4 tahun keluar, tak balik rumah, balik-balik isteri tu cari lain dah tuan-tuan. Kita pun bawa orang lain dah. Azam maknanya cuba berazam. Sebab apa? Benda baik. Benda baik ni kalau kita berazam, kalau mati dia anggap fisabilillah. Ni macam tuan-tuan ikut majlis ilmu ni. Habis ikut majlis ilmu ni, tuan-tuan berniat, esok aku nak datang lagi. Jangan esok berniat, esok aku nak cuti seminggu, minggu depan mai pula. Tiba-tiba tuan-tuan mati celah-celah tu. Tak dapat mati fisabilillah. Biar walaupun esok tuan-tuan tak boleh nak hadir, mungkin ada kerja lain, tapi berniat aku nak datang. Tiba ada kerja lain, tuan-tuan akan mati fisabilillah. Di tempat saya ada seorang namanya Haji Bakar. Umurnya 88 tahun. Kuliah ni Masya Allah, tak mana ada aja muka dia. Ontok, bongkok-bongkok. Kita buat kuliah, dia duduk depan. Saya kata Haji, alim Haji. Tak alim juga Ustaz. Tapi nak mati fisabilillah ni macam ni lah. Nak pergi ke Palestin, saya ni nak angkat kepala lutut pun tak larat. Sampai-sampai, tak sampai pun mati dulu lah. Mati dia bila? Tengah hadir kuliah. Duduk pegang kitab tu. Orang dia nak bangun sembahyang isyak, pegang-pegang dia, dah mati dah. Masya Allah. 86 tahun jihad fisabilillah. Di mana? Di tempat ilmu. Ini dipanggil apa? Kata Imam Nawawi, inilah jalan-jalan kebaikan yang cukup banyak yang Allah Ta'ala sediakan. Kenapa? Diberikan pahala. Baik, yang pertama. Yang keduanya, kata Imam Nawawi, kenapa kita perlu jalankan kebaikan? Kerana apa dia? Kerana diampunkan dosa. Mengikut hadis Nabi, ittabi' as-sayyi'atal hasanata tamhuha.
Kamu ikutilah kesalahan dan dosa kamu dengan menjalankan banyak kebaikan. Rupanya yang kita duk buat baik, ini Allah Ta'ala berikan pahala dan diampunkan dosa. Diberikan pahala dan diampunkan dosa. Tadi berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai dia setiap 100 kali, maka malaikat akan hapuskan 100 dosa. Tengok. Tuan-tuan datang sembahyang, tuan-tuan ambil wuduk, maka wuduk itu menggugurkan segala dosa. Senang tak ambil wuduk? Nah, jangan ambil wuduk dengan air je, bukan nak kena menyangkui. Kan? Diampunkan dosa. Sembahyang, Allah jadikan umpama kamu mandi di sebuah sungai, seluruh kekotoran kamu akan dihapuskan. Yang namanya apa? Pengampunan dosa. Nabi Nuh bila dia mendarat, kapal dia tu bila dia mendarat ya, pakat turun buat kerja, apa kata kaum dia? Wahai Nuh, kami ni tanam apa pun tak mau hidup. Anak-anak pun tak menjadi ni lepas kita dah selamat daripada kafir. Dan kehidupan kami sekelilingnya, ya Allah, teruknya. Apa kata Nabi Nuh? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Berbanyakkanlah kamu bermohon taubat pada Allah. Yursilis sama alaikum midrara. Tiba-tiba Allah turunkan hujan menjadikan tempat mereka subur. Wa yumdidkum bi amwalin, dan mereka kembali boleh ada anak-anak yang lahir cukup mudah dan diberikan anak-anak tadi ilmu. Wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Allah jadikan sekeliling mereka itu macam mereka duduk dalam syurga. Apa makna duduk dalam syurga? Dapat jiran yang baik, dapat kawan yang baik, tumbuh-tumbuhan hidup, ada sungai yang mengalir air bersih pula. Ini berlaku zaman Nabi Nuh. Maknanya apa dia tu? Pengampunan sebuah dosa. Tuan-tuan, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan ni apa yang berlaku di Mekah dengan peristiwa kerin yang tumbang. Apa kita boleh baca? Dalam jutaan manusia yang ada di atas dunia, hanya beberapa ratus ribu yang dipilih menjadi tetamu Allah pergi ke Mekah buat haji. Dalam ratusan ribu seluruh dunia ini, hanya 22 ribu sahaja daripada Malaysia yang mewakili 28 juta rakyat Malaysia. Dalam ratusan ribu itu dipilih 150 orang lebih untuk mati di musim haji menjadi mangsa kerin, dan mereka mati dalam keadaan yang cukup baik, diberikan pengampunan dosa di musim haji, sedang apa? Beribadat pada Allah di hadapan Kaabah. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang sembahyang, auratnya tertutup dalam keadaan berwudu. Maknanya dalam ratusan ribu menjadi tetamu Allah, dah kira hebat dah. Dipilih lagi menjadi tetamu syurga hanya 150 orang lebih. Dan dalam 150 orang lebih itu, maka 22 ribu daripada rakyat Malaysia yang menjadi tetamu Allah dipilih pula menjadi tetamu syurga. Hanya berapa orang? 7 sahaja. Agak-agak 7 tu, daripada Perlis hingga ke Johor tu, daripada negeri tuan-tuan dan negeri kita ni, ada berapa orang wakil? Saya habaq betul-betul saya Perlis, seorang pun tak ada. Siapa pun tak ada wakil. Ada pergi ke Mekah tapi tidak ada wakil untuk menjadi tetamu syurga. Bukan tetamu Allah, tetamu syurga. Diberikan keampunan, dapat syahid tu. Hebat tidak? Hebat. Selangor ada Selangor. Selangor tak ada, wilayah ada. Perak ada, Kelantan ada. Perlis yang kecil, lebih kecil daripada Kelemboi lagi tu, tak ada, tuan-tuan. Tu Allah. Cuci kita fikir, ya Allah, apalah hebat mereka ini dalam beribadat hingga Allah menjadikan mereka sebagai tetamunya, kemudian dipilih menjadi tetamu syurga. Dapat tak nikmat di akhirat? Masya Allah, syurga ni satu nikmat yang hebat. Imam Mekah, Syekh Su'aidu Syurim, tuan-tuan kenal Syekh Su'aidu Syurim, imam kedua tu, dia bubuh dalam Facebook dia gambar seorang mangsa yang ditimpa kerin tu. Mangsa ni sedang bersujud, dan satu-satunya jasad mangsa yang ditimpa kerin, satu-satunya jasad yang tidak hancur, jasad yang itulah yang ditimpa kerin, dia sedang bersujud dan masih bersujud. Waktu dia ambil, dia dah mati tu.
Dia tulis dalam Facebook dia kata ma asirru wara'a hazza syabul azim. Apa rahsia kawan ni mati dalam keadaan badannya tak hancur, masih sujud pada Allah. Apa hebatnya kawan ni? Apa rahsia dia? Dalam Facebook orang komen macam-macam. Dia kata apa? Unzur anna janibahu huwa hamilul Quran. Cuba tengok sebelahnya apa yang ada. Rupanya dia sedang membaca Al-Quran. Masya Allah. Baca Al-Quran ni. Ini pelajaran untuk kita. Yang adanya ulul albab. Apa dia? Mata hati. Tengok, Masya Allah. Simple aja. Allah jadikan jasadnya tidak hancur. Hebat. Bayang tuan-tuan, mereka mati, Allah berikan kekayaan syurga. Ni, dalam keadaan masa yang sama, Allah Ta'ala bela keluarga mereka. Siapa-siapa yang mati, kerajaan Saudi bayar banyak mana? Satu mangsa kepada keluarga dia. Banyak mana dia bayar? 1 juta rial. 1 juta rial convert dengan duit Malaysia jatuh. Oi, dapat 1 juta dalam masa sebulan ni. Tuan-tuan ada ke dalam kalangan duk ada depan saya ni, sebulan dapat 1 juta. Agak-agak kalau tuan-tuan dapatlah 1 juta, tuan-tuan nak buat apa? Berhenti kerja tu Berhenti kerja. Daripada dulu berlakunya haji sampai sekarang, dalam masa yang panjang itu, tahun ini sahaja Allah tunjukkan, tengok apalah amalan mereka. Hebat tidak? Hebat. Dapat rezeki, dahlah di akhirat diberikan syurga. Di atas dunia tu Allah Ta'ala pelihara mereka dengan apa? Tu ditinggalkan 1 juta. Ini semua nikmat Allah. Senang kan nak dapat? Belum tentu. Daripada dulu sampai sekarang baru kita dengar cerita ini kali. Dia lebih kurang macam Perdana Menteri Malaysia lah. Daripada Tengku Abdul Rahman sampai Datuk Seri Najib ni, yang dapat 2.6 bilion tu seorang ni. Bukan semua dapat, bukan daripada dulu. Yang seorang ni dapat. Ya, maknanya itulah nikmat. Nikmat pada dia lah. Ya. Dan nak cerita betapanya daripada dulu berlakunya haji sampai sekarang, Allah tunjuk. Kalau anda kata isteri kita yang meninggal, ataupun suami yang meninggal, ataupun keluarga kita yang meninggal, keadaan macam tu, kita sedih tidak? Kita sedih. Kita menangis tidak? Menangis kita bukan kerana kita sedih dia tinggalkan dunia, tapi kita menangis kerana apa? Kerana kita gembira dia mati dalam keadaan yang cukup. Hebat. Ui, seronok. Agak kalau isteri tuan-tuan mati lah, tuan-tuan senyum tak? Ui, dapat 1 juta. Boleh nikah lain tu. Alah, takat 10,000 ya. Banyak lagi baki. Silap-silap bagi tahu pada Petronas ni, saya cuti 2 tahun. Honeymoon 2 tahun nak habis 1 juta. Banyak tuan-tuan. Yang pertama, di Kedah baru-baru ni, di Tikam Batu, ada seorang hamba Allah, umurnya 76 tahun. Dia baru je meninggal. Waktu umur dia macam tu, dia masih buat bendang. Orang pergi tanya dia, pakcik umur dah 76 ni buat apa lah bendang ni? Takkanlah tak cukup makan. Anak-anak yang bekerja ni takkan tak boleh lagi makan. Apa dia jawab? Saya buat bendang ni bukan kerana saya tak cukup makan. Umur saya 76 tahun ni nak makan apa sangat? Tuan-tuan, daging korban baru-baru ni orang bagi sampai 3-4 kilo di rumah. Satu hari boleh habis semua kan? Tak boleh nak makan sekeping pun duk teringat surat doktor esok nak kena pergi. Ya, kalau pergi kan nanti doktor pula bising tak makan lagi. Dia kata saya umur 76 bukan nak makan apa sangat, tapi saya buat bendang ini kerana saya nak membayar zakat. Allah Ta'ala ini amanahkan ke saya hanya tanah sebidang. Sekurang-kurangnya tanah ini adalah pahala buat saya daripada zakat. Sebab tu tuan-tuan, apa dia? Inilah keutamaan di dalam bila melakukan banyak kebaikan. Moga-moga ada kebaikanlah pada kita tengah hari ini, insya-Allah. Wallahu alam, cukupnya saya dari itu. Minta maaf kalau apa-apa yang saya sebut kurang memahami ataupun ada bahasa-bahasa saya, contoh-contoh yang tak sepatut saya sebut, saya tersebut di hadapan tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak yang itu kelemahan saya lah. Wallahu alam. Wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit tuan-tuan.